kita kata kita ahlu sunnah, Nabi pesan ahlu sunnah ni apa? Ahlu sunnah ni orang yang berpegang dengan sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, walaupun sunnah tu dia baru dapat, dia baru tahu, dia pegang. Ini yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nanti saya hurai ciri-ciri ahli sunnah. Pertama saya nak sebut dulu, kenapa kita sebut perkataan ahlu sunnah? Kerana ahlu sunnah ini mereka mencari sunnah, mereka berpegang dengan sunnah. Tak ada sunnah Nabi, mereka akan pegang sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian kita ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai al-jamaah. Bila sebut ahlu sunnah, dia akan kapit dengan ahlu sunnati wal jamaah. Jamaah ni jamaah apa? Daripada mana datang perkataan jamaah ni? Perkataan jamaah ni dia datang dalam hadis yang masyhur riwayat Huzaifah ibnul Yaman, yang mana Huzaifah ibnul Yaman dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia bertanya Nabi, dia kata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Manusia biasa bertanya Nabi tentang perkara yang baik, tetapi aku sentiasa bertanya Nabi tentang perkara yang jahat, kerana aku bimbang jahat itu akan menimpa aku. Faqultu ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Dia kata, ya Rasulullah, dulu sebelum kami masuk Islam, kami berada di zaman jahiliyah dan kejahatan. Kemudian Allah memberikan kita, Allah memberikan kami dengan Islam. Engkau bawa Islam untuk kami. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Selepas daripada kebaikan yang kami terima ni, akan datang tak keburukan? Qala na'am. Nabi kata, ya, akan datang keburukan. Fahal ba'da hadzal syarr min khair? Selepas daripada keburukan itu akan datang tak kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Ya, akan datang kebaikan selepas keburukan itu, tetapi kebaikan yang datang itu ia keruh, ia tidak bersih. Maka Huzaifah tanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa kekeruhan itu ya Rasulullah? Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Nabi kata akan muncul satu kaum yang Muslim, yastannuna bighairi sunnati, tetapi mereka tidak mengamalkan sunnah aku. Wa yahduna bighairi hadi, dan mereka mencari petunjuk selain daripada petunjuk aku. Maka Nabi mengisyaratkan, kalau satu orang yang beriman mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, mencari sunnah selain daripada sunnah Nabi, kebaikan yang ada hanyalah pada akidah dia, tapi pada amalan dia tidak ada kebaikan. Kerana ahlu sunnah, saya baca hadis tadi, ahlu sunnah adalah golongan yang sangat-sangat cinta kepada sunnah, walaupun sunnah tu kecil, walaupun sunnah tu kecil ya, tapi bila mana ia sahih, maka kalau dia ahli sunnah, dia akan rasa syukur kerana dia bertemu dengan satu sunnah sebelum dia meninggal dunia. Maka kita kena tengok dan nilai. Bila datang satu sunnah dekat kita, dulu kita pernah bagi fatwa yang lain. Datang satu sunnah yang sahih, orang bagi tahu kat kita, kita nak berubah ke tidak? Kalau kita tak nak berubah, kita tak mau pakai sunnah tu, kita sembunyikan sunnah tu, maka cek balik, aku ni ahli sunnah ke tak?
Kerana ahlu sunnah, dia berpegang dengan sunnah. Maka sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, selepas daripada keburukan yang datang, akan datang kebaikan. Tapi kebaikan tu tak jernih, kebaikan tu tak bersih. Apa yang ada? Yang ada cuma orang itu mengaku beriman dan Muslim, tetapi mereka tidak berpegang dengan sunnah yang sebaiknya. Nabi bagi pesan supaya kita bersihkan diri, tuan-tuan. Kita berpegang dengan sunnah. Apa orang nak kata-katalah, yang penting aku dapat sunnah. Yang penting aku mempertahankan sunnah. Yang penting aku dapat sebarkan sunnah. Lepas tu dia tanya lagi, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Selepas daripada kebaikan itu akan datang tak keburukan? Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya. Du'atun ila abwabi jahannam faman ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Ya, akan muncul pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia ke arah neraka jahannam. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni, nampak macam dahsyat perkataan tu. Nabi gunakan pendakwah. Biasanya pendakwah ni ajak orang ke arah kebaikan, tapi Nabi sebut dalam ni, du'atun ila abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang ajak manusia masuk ke neraka jahannam. Nampak macam pendakwah, tapi bukan ajak orang buat baik, bukan ajak orang ke arah sunnah, ajak orang ke arah jahannam. faman ajabahum ilaiha qazafuhum fiha. Sesiapa yang sahut seruan mereka, mereka akan ambil campak masuk dalam jahannam. Sifhum lana ya Rasulullah. Huzaifah takut. Huzaifah kata, sifatkan kami ya Rasulullah, siapa mereka ni, nampak macam dahsyat, supaya kami kenal. Nabi cuma bagi sikit. Nabi kata, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka satu kulit dengan kita dan bercakap dengan bahasa kita. Maksud dia tak jauh dengan kita lah. Tuan-tuan, minta jauh. Kita seru orang ni, minta kita seru orang ke arah sunnah, bukan seru orang ke arah jahannam. Saya nak bagi kaedah kat tuan-tuan. Satu orang datang mengajar, bila disebut qala Allah wa qala Rasul, itu bukti dia menyeru ke arah sunnah. Kalau datang dia maki hamun orang, yang ni ciri-ciri ke arah jahannam tu ada. Maka Huzaifah dengar perkataan Nabi ni. Huzaifah kata, fama ta'muruni in adrakani dhalik. Kalau aku hidup di zaman ni, apa yang kau perintahkan aku? Nabi sebut, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu kena bersama dengan jamaah muslimin, dan kamu kena bersama dengan imam-imam mereka, dengan imam mereka, jamaah muslimin dan imam mereka. Huzaifah tanya lagi, fa in lam takun hunaka jamaah wala imam. Kalau tak ada jamaah dengan tak ada imam, macam mana? Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua kumpulan-kumpulan tu. Kalau tak ada jamaah muslimin, tak ada imam muslimin, tinggalkan semua kumpulan itu. Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua. Walau an ta'udda ala asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Walaupun kau terpaksa gigit akar pokok sehingga datang kepada kamu kematian, kamu kena kekal gigit akar pokok tu, jangan berganjak. Maka di sini timbul perkataan jamaah. Maka ulama berbincang, apa yang dimaksudkan dengan jama'atul muslimin?
Al-Imam Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, dia memberikan pelbagai tafsiran ulama dalam memaknakan jamaah muslimin. Kerana kita nak bincang Ahlussunnah wal Jamaah, kena faham dulu jamaah muslimin ni apa dia. Kerana Ahlussunnah orang yang berpegang dengan sunnah, orang yang sayang sunnah, orang yang bela sunnah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya Ahlul Jamaah, orang yang bersama dengan jamaah, orang yang bersama dengan jamaatul muslimin dan beriltizam dengan jamaah muslimin. Maka siapa dia jamaah muslimin ni? Al-Imam Syatibi dia bawa berbagai tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah tafsiran yang mengatakan jamaah muslimin ni, mereka mengatakan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam, tafsiran ni datang daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Apa maksud as-sawadul a'zam? Golongan majoriti. Maka orang pun dia salah faham. Dia kata macam mana pun kita kena tengok yang majoriti lah. Oleh kerana majoritinya yang ni, maka yang ni yang betul. Tak, bila kita sebut majoriti, bukan majoriti zaman ni, bukan majoriti zaman ni, majoriti zaman sahabat dan salaf, yang mana Nabi didik golongan sahabat ni dengan sebaik-baik didikan. Maka majoriti sahabat, majoriti umat Islam di zaman tu berada di atas kebenaran. Mereka lah al-jamaah. Itu yang dimaksudkan dengan as-sawadul a'zam. Majoriti bukan setiap masa benar. Zaman salaf, ya mereka benar. Tapi zaman ni tak boleh lah. Kerana kalau nak kira zaman ni, kau nak kira lah, susah juga. Sebab orang buat haji kat Mekah dengan orang yang pergi Karbala hari 10 Muharram, yang buat apa ni, ziarah di Karbala tu ramai lagi. Kalau ikut main majoriti, nampak macam dia betul lagi kan? Oh jenuh. Dan Nabi pun memberikan isyarat. Nabi memberikan isyarat yang mana akhir zaman nanti Islam akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam bermula asing dan akan pusing kembali. Dia akan pusing menjadi asing. Walaupun Islam pernah menang, pernah menjadi majoriti, pernah menjadi dominan, tetapi di akhir zaman, dekat-dekat nak kiamat, Islam akan menjadi asing. Bahkan di zaman Sufyan Ats-Tsauri, dia pernah menyebut, dia kata, kalau kamu jumpa ahlu sunnah di mana-mana, sampaikan kepada mereka salam aku, kerana mereka pada hari ini sedikit. Sufyan Ats-Tsauri, zaman Sufyan. Apatah lagi zaman ni. Maka Abu Mas'ud Al-Ansari kata sawadul azam, zaman dia, majoriti zaman sahabat. Tafsiran yang kedua, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan talzam jama'atul muslimin, kamu kena beriltizam dengan jamaah muslimin, jama'atul sahabah. Sebenarnya tak ada beza dengan yang pertama dengan kedua ni. Kumpulan sahabat Nabi, kerana sahabat Nabi ni adalah orang yang dididik oleh Nabi SAW. Maka cara mereka beragama itu cara beragama yang terbaik. Kena tengok macam mana cara mereka beragama. Cara sahabat beragama, mereka bukan suka-suka mereka asal baik, apa salahnya. Tak. Itu bukan metodologi sahabat. Metodologi sahabat, apa saja yang Nabi tak buat, mereka akan tahan sehingga mereka nampak alasan yang kukuh untuk dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika mana dipropos ataupun dicadangkan oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Apa jawapan Abu Bakar? Kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak pernah buat? Ini metodologi mereka, bukan main senang-senang buat. Sehingga Umar kata apa? Hadza insya-Allah khair. Ini sangat-sangat baik. Umar yakinkan dia, ada keperluan yang tak ada pada zaman Nabi, tetapi zaman kita perlu untuk dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Zaman Nabi tak perlu.
keperluan itu tidak begitu mendesak kerana Quran masih turun, maka Abu Bakar baru nampak, oh ada keperluan, zaman Nabi tak ada lagi, maka baru dia setuju. Ini pegangan sahabat. Maka kita kena ikut macam mana cara sahabat beragama. Itu tafsiran nombor 2. Tafsiran nombor 3 ialah tafsiran yang mengatakan jamaah ini adalah ulama-ulama mujtahidin, yang mana semua ulama-ulama mujtahidin ini mereka bersama ataupun mereka mengambil agama daripada kalangan sahabat. Sebab itu Abul Muzaffar As-Sam'ani, seorang ulama besar, ulama usul fiqh, usuli, dia mengatakan, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kebenaran dan akidah yang sahih itu melainkan ia berada di golongan ahlul hadis wal athar. Aballahu an yakuna al-haq wal aqidatu sahihah illa ma'a ashabil hadis, ma'a ahlil hadis wal athar. Allah sekali-kali tidak akan jadikan kebenaran dan akidah yang sahih melainkan akidah yang sahih dan kebenaran itu berada di kalangan ahli hadis dan athar. Pasal apa? Li'annahum akhadhu dinahum qarnan min salaf. Mereka mengambil agama mereka daripada kurun yang berlalu, daripada golongan salaf.